Oi? Allah. Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripadanya. Masih lagi kita menyambung kitab yang seterusnya dalam maraton ataupun sempena cuti semester Uniza. Jadi kita sudah membaca beberapa kitab, lebih kurang 7 kot. Lebih kurang 6-7 gitu lah. Telah khatam. Dan akan datang lagi insya-Allah taala lagi 2 kitab, iaitu Irsyadul Anam dengan Al-Kharidatul Bahiyah syarah ataupun ala matnil Jurumiyah. Maka sekarang ni pula kita panggil bertenang lah tempoh bertenang. Kita baca kitab hak tenang-tenang saja. Sebab lepas ni Jurumiyah lagi. Jurumiyah dengan Irsyadul Anam. Jadi kitab yang kita akan baca ni ialah bertajuk Fathul Izar في كشف الأسرار لأوقات الحرث وخلقة الأبكار. Panjang nama kitab. Jadi dia punya sajuk dia pada Izar, Asrar, Abkar. 3. Fathul Izar fi Kashfil Asrar liawqatil harthi wa khilqatil abkar. Jadi kitab ini pengarang dia apa dia kat depan? Siapa dia? Kiai apa? Kiai apa? Kiai Haji Abdullah Fauzi. Tak silap dia lah yang pengarang ni. Cuma tak tulis, kalau kita Arab tak tulis nama musannif. Kalau tak tulis nama musannif ni dari sudut Adabul Lughah Al-Arabiyyah, dari sudut penulisan bahasa Arab jadi kurang. Kerana syarat-syarat dari sudut penulisan kitab ni
Penyusunan kitab ni dia perlu ada nama kitab, nama pengarang, nama kitab, nama pengarang, kemudian dimula dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, selawat dan salam. Itu antaranya lah. Kemudian kitab-kitab Fathul Izar fi Kashfil Asrar li Aqatil Harthi wa Khilqatil Abkar ini jaranglah dibaca di Malaysia. Bukan kata tak ada lah, mungkin ada lah di pondok-pondok tu pun tak secara terbuka lah. Sebab kitab ini berkenaan dengan fiqhul jima'i secara khususnya, iaitu fiqh berkaitan dengan bersetubuh. Jadi berkaitan dengan bersetubuh ni adalah benda yang amat sulit sikit. Kerana bila orang sebut setubuh ni automatic blue. Dia panggil pemikiran dia tidak lagi didakwah oleh orang dalam fiqhul jima' ni. Patutnya orang kata jima' ni sepatutnya positif, dia negatif. Itu bermakna something wrong somewhere dengan zihin dia, dengan kepala otak dia. Bila sebut jima' hang ni, kenapa dia? Jima' tu ada yang baik, ada yang buruk. Bersetubuh tu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk tu hak berzina, batu lucah, tu buruk lah. Dan jima' ni pula adalah salah satu daripada wasilah ataupun salah satu daripada ibadat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk. Bila salah satu daripada ibadat yang Allah Taala berikan kepada makhluk, maka kita dapat pahala lah kalau ibadat. Dan kalau melalui jima' tersebut kita melakukan dosa, maka dapatlah dosa. Itu maksiat, maka dapatlah dosa. Jadi kalau pas ni kalau dengar jima' tu, setubuh ke, senggama ke, jangan blue lalu. Ni mikir blue lalu. Makna kepala otak dia tu dia ada something wrong dengan blue. Patutnya bila kata jima' ni satu benda yang bagus. Sebab jima' ni sebenarnya perkataan untuk suami isteri je. Dan perkataan untuk suami isteri itu benda bagus lah. Benda dapat pahala. Benda dapat pahala. Apatah lagi kalau kita mengajar fiqh contohnya, lagilah kalau berkaitan dengan bersetubuh ni kena secara zahir sebut. Tak boleh sebut secara kinayah macam Nabi tu. Nabi sebut kinayah ni sebab Nabi SAW kata-kata yang keluar daripada dia semua mulia-mulia belaka. Jadi benda-benda yang agak sedikit malu untuk disebutkan, disebut secara kinayah. Tapi untuk terang pada orang ni, kalau kita kinayah tak faham. Contohnya balik keluar air mani. Kalau kita cakap keluar air mani tu macam mana? Mimpi. Mimpi apa? Mimpi macam sedak sikit. Cakap lapik itu. Sedak lah ke mana? Sedak ni maknawi. Sedak makan ke, sedak minum ke, sedak joli ke, sedak apa? Lepas tu dalam kitab Irsyadul Anan dia sebut apa? Mimpi jima'. Nyata dulu. Tak ada dah mimpi sekian-sekian, tak ada. Mimpi sekian-sekian tak ada. Mimpi nak berlapik-lapik tak ada. Terus direct kata mimpi jima'. Dan kitab ni biasanya dibaca di pesantren-pesantren Indonesia. Sehingga kan ada yang boleh mengajar di kalangan para perempuan Fathul Izar. Tu pelik tu. Fathul Izar, Syarah Uqudul Ujain, memang dia panggil antara kitab yang dibaca dan didaurahkan ataupun dibaca ketika musim-musim tertentu. Contohnya musim bulan Sya'ban ke, bulan Ramadan ke. Bulan Ramadan macam kita nikah. Tak ada apa. Dan kitab Fathul Izar ni pula dia ambil, dinukil daripada beberapa kitab-kitab lain, antaranya kitab Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, antaranya kitab Hasyiah Al-Bijirmi 'ala Al-Iqna' terhadap benda-benda yang membabitkan ahlul khubrah ataupun orang yang reti menilik ataupun menengok hasil daripada kejadian sekian-sekian akan jadi apa. Tapi boleh jadi salah, dipanggil mujarrabat. Mujarrabat dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi 'ala Al-Iqna' itu sangat banyak berkaitan dengan bab persetubuhan. Dari sudut ikhtiar anaknya, dari sudut cara bersetubuhnya, dari sudut bila selepas adab selepas keluar air maninya dan sebagainya. Begitu juga dalam kitab-kitab Syuruh Minhaj. Kalau orang yang mengikuti pengajian Kashfun Niqab tu tahulah. Semua itu dikutip daripada Syuruh Minhaj. Dia ajar satu-satu.
Dan mungkin saat ini kita akan tulis juga, walaupun kita dah hurai dah benda tu dalam Kashfun Niqab tu. Tapi mungkin kita akan hurai balik 12 jenis istimta', suami isteri yang kita sudah bahas dah sebenarnya, cuma kita tulis sebab ni masuk dalam bab dia. Sebelum kita baca bab ni, sebelum kita baca kitab ni, maka kita pertama-tama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada musannif. Siapa dia musannif nama dia? Kiai Haji Abdullah Fauzi rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kitab ni, kalau kita arak ginilah, 5 berapa ringgit atau 5 ringgit kot. Dia ada 16 muka surat saja. Jadi yang terjemahan tu ada yang dia tak terjemah sebenarnya. Dan mungkin terjemah ada yang silap lah, biasalah Hindun. Ada sajalah kurang tu. Jadi kita baca kitab, judul depannya dia kata Fathul Izari fi Kashfil Asrari li Awqatil Harfi wa Khilqatil Abkari. Fathu ay hadha fathu. Fathu khabar mubtada mahzuf. Aku tak lepas kata tak mengarut. Fathul Izari ay hadha Fathul Izari. Jadi Fathul Izar ni kalau kita terjemah dia tak jadi isim alam lah. Kalau kita tak terjemah dia jadi isim alam lah. Maknanya dia tu satu nama kitab, maka dia tidak ada terjemahan dah. Cuma kita terjemah juga nisbah kenapa dia namakan Fathul Izar. Fathu buka, Al-Izari kain, buka kain. Jadi nama kitab Fathul Izar ni bukan kitab ni saja, kitab lain pun ada. Ada nama kitab tasawuf ada juga Fathul Izar. Macam contoh Kashful Litham. Kashful Litham karangan Tuan Minal. Kashfu membuka, Al-Litham purdah. Membuka purdah. Mana? Sebab kalau baca kitab tu orang terkejut seronok. Seperti mana seronoknya orang nikah dengan seorang perempuan yang pakai niqab. Baik, baru pertama kali tengok muka dalam keadaan halal, kejut dia. Seronoklah. Jadi ni seolah-olah kinayah kepada perkara yang akan dibahaskan itu ialah berkaitan dengan faraj. Ya, perbahasan berkaitan dengan faraj ni kita boleh kata tak boleh kot, banyak kot. Banyak berkaitan dengan faraj, antaranya wudu, mandi junub, kemudian munakahat, fiqhul jima'i, ataupun lagi pula adab suami isteri. Satu lagi kita cerita lagi. Jadi kita pernah baca dah kitab Syarah Uqudul Ujain. Syarah Uqudul Ujain itu ialah kitab yang lebih tertumpu kepada adab suami isteri. Dia tak ada sangatlah jimat-jimat tak ada. Dia hanya tertumpu pada adab suami isteri. Kalau suami nak berdiri, nak masuk, nak keluar rumah, dia kena pergi sama. Jangan duk pergi kat dapur pula babai gitu daripada jauh. Contohlah. Kalau suami meminta, isteri wajib memberi. Kalau tidak ada uzur tu macam mana? Rujuk kitab fiqh pula. Dan kita membaca sekarang ni Idahul Ba'. Dan kita buat ta'liq sendiri nama Kashfun Niqab, membuka niqab juga. Membuka niqab juga. Kashfun Niqab atas Idahul Ba'. Itu ba' Idahul Ba' tu ataupun Idahul Al-Ba' itu berkaitan dengan fiqh. Fiqh munakahat. Cerai lagu mana, khuluk lagu mana, sah nikah lagu mana, wali macam mana, semua dah berkaitan dengan fiqh. Itu lebih tertumpu kepada pembahasan hukum berkaitan dengan kehakiman lah. Kalau bab tolak tu, jadi orang yang mengaji, orang yang nak jadi hakim dan sebagainya, dalam bab munakahat dia kena mengaji hak tu lah. Dia kena terror lah bab cerai, bab tolak ni, bab khuluk dan sebagainya. Kalau dia tak mampu habis nak jadi hakim lah mana. Tu pun kita baca. Dulu sebelum Covid, sebelum ni, awal-awal Baish Uniza kita baca dah kitab Muhimmah, khatang dah. Dan jadi mungkin kita akan baca lepas ni di grup ni kitab Muhimmah pula, sekadar untuk dapat rakaman je lah. Sebab dulu rakam suara
Bukan surau, bukan macam ni. Jadi kita sekarang ada YouTube, jadi kita nak upload semualah pengajian-pengajian yang kita pernah baca dulu kat budak ini yang tak pernah dirakam. Kemudian apa lagi kita baca Miftahus Sa'adah As-Salihin, kitab berkaitan jimat juga. Orang Kelantan buat. Miftahus Sa'adah As-Salihin buat. Belajar pas subuh dekat surah Tariq. Ada lebih kurang 5 orang lah. Sekali baca dengan syarah Ummul Barahin tu. Tu lepas subuh dengan wasail kalam. Al-wasailu fi ilmi kalam. Jadi Fathul Izar berkaitan khusus berkaitan dengan jimat. Tapi dia ringkas lah. Kalau orang kata ada Fathul Izar ni tak payah ngaji lah. Sebab apa orang tak payah ngaji? Sebab jimat ni maklum fi din bid-darurah. Tahu macam mana. Kalau macam tu tak payahlah kita mengaji. Adab makan tak payah ngaji. Makan je lah masuk mulut. Adab minum masuk mulut. Adab mandi curah air badan tak payah belajar gitu. Jadi ni membezakan kita dengan orang kafir. Orang kafir dia tak ada mengaji adab-adab ni, cara nak makan lagu mana, cara nak minum lagu mana, cara nak setubuh isteri lagu mana, cara nak mengekalkan keharmonian rumah tangga lagu mana, dia tak belajar dan mungkin tak ada. Jadi agama Islam dia mengajar semua, sehingga kan dalam bab setubuh pun ajar juga. Sehingga lepas lahirlah kitab-kitab berkaitan dengan setubuh, sama ada Jawi ataupun Arab. Kitab Jawi pun ada, kitab Jawi berkaitan dengan jimat ada, dalam manuskrip pun ada lagi, tak dicetak lagi. Siapa nak buat tesis boleh lah. Fathul Izari fi kashfil asrari, pada membukakan rahsia-rahsia. Kashfil asrar, idhafat masdar pada maf'ul. Kalau Fathul Izar sama juga, idhafat masdar pada maf'ul. Membukakan rahsia li awqatil harfi, pada waktu-waktu al-harfinya asalnya cucuk tanam, makna jimat. Pada waktu-waktu cucuk tanam, iaitu jimat lah. Wa khilqatil abkari, dan ciptaan ataupun ciptaan badan orang-orang perempuan anak dara. Al-abkar jamak taksir bagi bikrun. Khilqatil abkar, ciptaan anak-anak dara. Kerana dituntut dalam Islam bagi orang yang baru nak berkahwin ni untuk menikah dengan orang yang dara. Gitu. Maka sebelum kita melangkah ke alam tersebut, maka seyogianya kita belajar Muhimmah Syarah Uqudul-Jain, kitab ni Fathul Izar, supaya ada persediaan, boleh tahu macam mana keadaan akan datang kalau sudah berpasangan melalui huraian ulama. Kemudian kata musannif, qala al-musannif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ada orang minta PDF? Tak ada, semua tak ada. Orang minta PDF kat FB, macam mana nak bagi WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi bismillahirrahmanirrahim, biasanya orang syarah ikut ikut bidang ilmu. Jadi dalam bidang ilmu sekarang ni kita berkaitan dengan fiqhul jima'i, maka biasanya bismillahirrahmanirrahim kaitan dengan membaca basmalah ketika bersetubuh. Jadi membaca basmalah ketika bersetubuh ni sunat, perlu dibuat. Sehingga kan kalau terlupa untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, perlu datangkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Cuma baca bismillah ni bukan kok mulut kalau ketika nak jimat, tapi dalam hati. Dalam apa? Dalam hati. Dan membaca bismillahirrahmanirrahim ni sunat kifayah. Dengan makna suami atau isteri dituntut membaca. Salah seorang pun jadilah. Kalau 2 orang lagi bagus. Baca dalam hati sahaja. Baca dalam hati sahaja. Segala zikir-zikir yang bakal diajar dalam kitab ni, atau apa-apa zikir, ataupun tak mau zikir langsung nak baca bismillah ya, sebab duk fokus contoh ya. Jadi tak ada nak fokus nak berzikir binatang lain. Maka zikir semua tu ialah dalam hati sahaja, bukan di luar.
Bukan di lafaz zahir, bukan. Sebab apa? Sebab asalnya ialah makruh untuk cakap ketika jima. Kerana dia menghilangkan sting tu. Tu. Orang lelaki, ni kalau untuk pengetahuan orang perempuan lah. Orang lelaki ni kalau bersetubuh ni, kata para ulama ni, dia ni jenis fokus. Kalau dia ada benda lain mengacau lah habis. Dia tak sting lah, dia jadi ngarut lah. Lepas tu antara benda yang dibahaskan dalam kitab nafkah batin contohnya, apabila seseorang laki-laki ataupun suami tersebut hampir klimaks, hampir nak keluar mani, maka hendaklah dia memikir benda yang lain supaya dia tak cepat keluar. Bila fikir benda lain dia kendur sikit. Syahwat dia tu dia relax sikit, tenang. Sakana az-zawj. Dia ada kitab besar lagi, kitab yang paling besar sekali ada nama kitab tu yang kita tak sebut lah, cari pula. Kitab tu kitab Arab 500 muka surat. Berkaitan jimat sahaja. Tulisan alu-alu. Gila tu. Tu tak ada orang terjemah lagi rasanya. Ada nama kitab tu. Betul apa tadi? Jadi kalau laki-laki ni kalau dia jenis fashion cakap, dia sting dia tu habis. Antaranya lagi berkaitan dengan jimat ialah para ulama sebut dalam bab taharahnya apabila suami itu keluar air madhi. Ni syarah panjang sikit tak apa, memang akan khatam juga hari ni. Sama ada petang ke, tengah hari ke, malam tak boleh. Malam ada orang. Paling lama petang, paling cepat tengah hari. Apa tadi? Lupa dah. Keluar air madhi. Jadi kalau suami keluar air madhi, maka dibahas ulama, perlu tak dia basuh zakar dia kalau dah keluar air madhi, ataupun dia celup ke dalam farah isteri dia tu, ada kena air madhi isteri, adakah perlu untuk dia tu basuh zakar dia? Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri sebut bahawasanya tidak perlu untuk basuh air madhi pada zakar. Kerana apa? Pertamanya nak fokus tu lah, itu yang pertama. Yang keduanya ialah kerana lelaki ni bila dia basuh zakat dia, maka ketegangan zakat dia kurang. Kita tegang kok, tegang tu tak macam tadi lah. Memang tegang kok, ketegangan dia berkurang apabila kena air. Ini untuk pengetahuan laki-laki dan juga perempuan. Satu lagi, bila kita mengaji bab taharah, kaitan dengan alat-alat sudik ni, jangan nanti kalau kita mengajar kita lelaki ni, kita mengajar orang perempuan, orang perempuan tu tutup mulut, tutup telinga, tutup mata, tak mau dengar. Sebab apa? Rasa malu. Tak boleh malu. Ni bab ilmu, tak boleh malu. Bukannya kita cakap dekat kedai kopi. Kalau cakap kedai kopi atau sembang lebih kurang, malulah. Taklah tak kita kata kita sembang bab jimat kat kedai kopi pula. Tu tak kena. Ni dalam majlis ilmu lah. Tu baru benda yang selayaknya fi maqamihi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Sunat kifayah. Jadi bila kena baca tu sebelum masuk zakat ke dalam farah, itu yang sepatutnya lah. Jadi kalau terlupa, terlajak sangat, baru tengah-tengah tu baru teringat, baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sebab kalau dia tak baca bismillah, maka syaitan juga akan bersetubuh sama dengan isteri dia. Dia akan belik zakat isteri suami itu masuk sekali dalam farah isteri. Maka keluarlah lahirlah anak-anak yang lebih kurang. Ada satu tok guru, tak ingat nama siapa, tok guru lah cerita juga. Dia nakal pada tok guru dia. Dia kata punca anak tak tutup aurat ialah kerana mak pak dia bila setubuh tak tutup dengan selimut. Punca anak tu tak tutup aurat, punca. Jadi punca ni bukan makna mesti begitu, makna boleh jadi begitu. Punca dia begitu. Jadi sebab tu kita ngaji kitab ni, cuma kitab ni tak ada asalnya, sebelum jimat tak ada. Miftahus Sa'adah adalah. Miftahus Sa'adah adalah benda tu. Kata musannif rahimahullah, bismillah, apa lagi bismillah lagi kita ngaji jimat. Tu lah, tak ada dah. Alhamdulillahilladzi jalla qadruhu qadrullah. Bermula puji-puji itu. Alhamdu mubtada. Lillahi ta'ala satu mahzuf khabar. Ay mustahaqqun lillahi jar majrur. Alladzi sifat lillah jalla qadruhu. Silah alladzi.
yang besar, yang agunglah oleh qadarnya qadar alladhi, iaitu darjat alladhi. Darjatnya darjat Allah. Besar darjat Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia mengurniakan kepada kita kenikmatan yang sebentar. Dalam kitab Hasyiah As-Sawi, yang main nakal kitab besar-besar ni. Sebab ada orang kata mengajar bab jimat ni mengajar benda yang tak payah mengajar. Dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain disebutkan bahawasanya kenapa perempuan ni syahwat dia besar. Kenapa perempuan ni syahwat dia besar lebih daripada lelaki? Kata Hasyiah As-Sawi, Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah mengurniakan, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana perempuan ni dia akan kepayahan jaga anak, susu, jaga suami lagi. Maka Allah Ta'ala menghadiahkan kepadanya syahwat yang besar, supaya bila suami menjimak dia, dia mendapat kenikmatan yang besar. Tu Hasyiah Sawi sebut ni, bukan kita jimak. Dalam tafsir Quran. Dalam tafsir Quran. Disebut syahwat besar, syahwat perempuan besar kerana nak menghilangkan keletihan, kalau bahasa kita. Menghilangkan keletihan dia khidmat pada suami, jaga anak, nyusu anak. Besar tu. Kata musannif rahimahullah, jadi jalla qadruhu wa azza jaruhu, ataf pada kata jalla, ay wa azza, dan besarlah agunglah juga oleh jaruhu, jarul ladhi, balik aib pada alladhi, besarlah oleh lindungannya, lindungan Allah. Situ terjemah apa? Tak ada terjemah ke? Maha agung lah? Apa tu? Maha mulia? Ketetapannya. Bolehlah. Ketetapannya, sebab jaru ni asal bertetangga. Ketetapan, keperlindungan, azza. Maha agung. Azza wa jalla. Kita mengaji dah bajuri. Jalla dengan azza apa beza? Lupa tak tahu. Habis. Alladhi lagi, yang mana lagi Allah tu ja'alan nikaha. Ni dia punya bara'atul istihlal. Ja'alan nikaha, telah menjadilah ia alladhi, dhamir mustatir huwa daripada alladhi, maf'ulun bih, an nikaha, akan pernikahan. Sababan, menjadi sebab, maf'ulun bih kedua, li baqa'i naslil anami, baqa'i jar majrur, lam ta'liliyah, nasli mudhafu ilaih, al anami mudhafu ilaih. Untuk menjadi sebab, akan sebagai sebab untuk mengekalkan keturunan manusia. Baqa, idhafat nasli, idhafat masdar pada fa'il. Boleh untuk kekal oleh keturunan manusia. Jadi an-nikah situ boleh kita terjemah al-jima', sebab kitab dia ni khusus untuk jima'. Jadi Allah Ta'ala menjadikan sebab jima' itu kerana nikah itu maksud hakikinya ialah al-jima'. Jadi jima' itu menjadi sebab kepada kekalnya keturunan manusia, al-anami. Keturunan manusia. Kalau tak ada jima', kalau tidak ada pernikahan, maka siapa yang akan mentadbir dan menjadi khalifah di atas dunia ni? Tak ada. Tak akan ada orang yang mentadbir alam ini, yang akan menjadi yang akan menguruskan alam ini. Maka manusia Allah Ta'ala jadikan perkahwinan tu sebagai satu sebab kepada menjaga nasak keturunan manusia, itu keturunan Nabi Adam AS secara amnya, keturunan kita secara khususnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa wasilatan, atah berkata sababan, dan Allah Ta'ala menjadikan pernikahan tersebut sebagai akan wasilah ila ishtibaki syu'ubi, kepada bercampur-campurnya suku-suku, wal aqwami, atau syu'ub, dan kaum-kaum. Sebab tu ada Melayu, ada Cina, ada India. Apa masing-masing ada kaum masing-masing. Membiaklah segala manusia tersebut kerana dia dengan nikah, pernikahan, berlakunya persetubuhan. Apabila masuk sahaja zakat ke dalam farah perempuan, maka tuik macam-macam hukum. Bagi sudut mahram, tak mahramnya, anak perempuan janda tu, anak perempuan isteri yang janda, masuknya bab faraid, contohnya bila jadi isteri, masuknya lagi
batal puasa kedok, batal sembahyang kedok, wajib mandi kedok. Semuanya itu dengan masuk keseluruhan hasyafah. Satu kali je, tak suruh jimat habis. Satu kali saja masuk hasyafah semua, maka dia ada tubik hukum-hukum yang tersebut. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wassalatu wassalamu, dan bermula sejahtera rahmat Allah. Salat terjemah rahmat lah, iaitu daripada Allah. Wassalamu, dan salam Allah, sejahtera Allah, ini sejahtera Allah Ta'ala daripada Nabi SAW memikirkan berkaitan dengan nasib makhluk di padang mahsyar. Ala sayyidina jar majrur, atas penghulunya, penghulu kita, badal ataupun atah bayan, Muhammadin, ialah Muhammad, sifat al-Mustafa yang terpilih, ia Muhammad. Siapa Muhammad? Sahibil izzi. Sahibil izzi kita i'rab sifat boleh, yang memiliki kemuliaan, wasidqi, dan kebenaran, wal wifa wal wafai, dan ketepatan janji. Tu pujian ke atas Nabi SAW lah, macam biasalah. Jadi selawat dan salam ni biasalah, mesti ada, dia panggil rukun adabu ta'lifil kitab. Rukun adab. Adab sini bukan adab. Adab sini bahasa Arab tu. Bahasa Arab. Adab-adab ataupun etika penulisan kitab. Etika penulisan kitab mesti ada bismillah, ada hamdalah, ada selawat dan salam. Jadi Nabi SAW sahibul izzi, orang yang punya kemuliaan. Kemuliaan zahiran wa batinan, zahir dan batin. Zahir, batin. Jadi kemuliaan Nabi SAW, kalau kita boleh kaitkan dengan bersetubuh ini, ialah Nabi SAW sempena maulid lah. Kalau maulid orang tak cerita bersetubuh Nabi, tak ada. Jadi Nabi SAW dari sudut kemuliaannya pada isterinya, ialah dia itu menyempurnakan segala hak-hak isteri dia. Segala hak-hak isteri dia, sama ada zahir dari sudut makanan pakaian, ataupun batin dari sudut agama, makanan rohani, ataupun hak nilah bersetubuh. Jadi riwayat bersetubuh ni banyak dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga kan para ulama fiqh menjadikan dalil Nabi SAW menghisap lidah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, menyebabkan lidah tersebut ialah tempat mazinnatus syahwah, yang mana kalau kita sentuh batal. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullah ta'ala sebut, lidah isteri, lidah perempuan bila sentuh batal. Kerana apa? Kerana dia mazinnatus syahwah. Mana buktinya? Nabi SAW menghisap lidah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maklumlah guna tu. Takkan nak tunjuk pula mampu yang itu. Habis. Kemudian al-Mustafa wa ala alihi, atah pada ala sayyidina, wassalatu wassalamu, dan bermula selawat dan salam itu ala alihi ali Muhammadin, atas keluarganya, keluarga Muhammad. Jadi ali ni biasanya asal pada ahli, tapi disebut ali ni menunjukkan kepada keluarga tersebut mulia. Wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi, ataf alihi asyarafa, yang mulia kedua-duanya. Yang mulia kedua-duanya, alihi wa sahbihi. Mulia darjat zahir batin juga, ahli syurga dan sebagainya. Nujumil huda, siapa sahabat tu? Nujumil huda, iaitu bintang-bintang petunjuk. Bintang-bintang petunjuk. Was-safa, dan juga as-safa, atah pada kata nujum al-huda, iaitu nujumil safa. Nujumil huda was-safa. Dia terjemah apa safa itu? Bersih, suci. Nujumil huda was-safa. Was-safa tu ataf asy-syarafa, boleh. Nujumil huda, iaitulah bintang-bintang petunjuk. Was-safa, dan sucilah kedua-duanya, alihi wa sahbihi. Sucilah kedua-duanya, wa alihi wa sahbihi. Dia alihi wa sahbihi itu suci. Suci apa? Sama jugalah, zahir batin.
Jadi Nabi SAW, keturunan Nabi SAW suci daripada keturunan berzina, suci. Jadi maknanya keturunan dia tidak pernah untuk bersetubuh dengan selain daripada jalan zina dah. Dia tak pilih jalan zina, pilih jalan nikah. Cuma nikah zaman ahli fatrah lain lah. Cuma dalam Islam kita dibahaskan nikah ketika seseorang itu musyrik, ketika seseorang itu kafir, dua-dua masuk Islam, maka kalau dikira iktiraf di agama dia itu sah pernikahannya, maka tidak perlu ulang akad nikah kembali. Itu dalam Islam kita. Jadi makna diiktiraf juga, kalau masuk Islam, kalau nikah di agama mereka itu sah, maka sudah sah, tak ada masalah. Tidak perlu lagi untuk dikembalikan. Banyak robek tu. Tidak perlu dikembalikan akad nikah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, amma ba'du. Amma ba'du ay amma ba'dal basmalati wal hamdalati was salati was salami. Banyak robek bang. Kalau Hasyash Mawi itu sedang. Ada muka di mana? Amma ba'du, habis. Fahadhihi jawab. Amma fahadhihi kurasatun, maka bermula ini. Ini kembalilah kepada dua, sama ada isim isyarat hakiki ataupun majazi. Kalau hakiki maknanya dia dah buat dah isi, kemudian dia kata hadhihi, ditunjuk. Kalau dia tu tak buat lagi isi, dia buat muqaddimah, maka hadhihi itu ma'hud fi dhihn lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kurasatun, khabar hadhihi ialah satu kurasah. Kurasah ni kalau kita beli tu, yang satu lai tu satu kurasah. Cuba contoh tu. Tu kharidah. Okay, contoh ni kurasah. Ni macam ni orang yang beli jenis cetakan gini lah. Payah pula. Orang jenis beli cetakan gini, dia ada tiga macam ni. Dia ada tiga macam ni. Ni satu kurasah. Ni satu kurasah. Ni satu kurasah. Satu kurasah ni lebih kurang 16 muka surat. Dan kata Syekh Al-Hamidi dalam kitab Hasyiah Al-Hamidi ala Syarah Al-Kafrawi, Al-Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia menulis, kira-kira ulama' do estimate, kira-kira dia menulis satu hari satu kuras. Satu kuras dia punya kitab. Maka akhir hayat dia dapatlah kitab yang sebanyak begitu. Tapi kuras itu kan kita banding kuras kita ni, boleh jadi kuras dia tebal lagi ataupun besar lagi, wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullah, kurasatun sifat saghirun. Ni apa lah? Dia panggil apa? Nak sababi. Saghirun sebab apa? Dia tak ikut muannah, tapi sifat dia saghirun hajmuha, hajmu fa'il. Tu kembali kepada kurasah. Saghirun yang kecil lah oleh saiznya, saiz kurasah. Memang kecil sungguh lah kalau kita asal begini. Tu terjemah sadar. Syak latifun. Latifun khabar kedua. Lagi pula, bukan. Latifun itu sifat kedua kurasah. Lagi pula kecil juga oleh fa'il syakluha, bentuknya, bentuk kurasah. Lebih kurang kecil saiznya, halus bentuknya. Jalilun sifat kedua. Jalilun qadruha qadru kurasah, tapi besar qadarnya, qadar besar oleh fa'il, qadarnya qadar kurasah. Qadarnya qadar kurasah tu besar. Qadar apa? Qadar dari sudut makna ilmu yang ada dalam ni, sebagai panduan orang yang baru nak kahwin ataupun orang yang telah kahwin. Habis. Qala al-musannif tashtamilu, merangkumi ia kurasah ni, wa musati aik pada kurasah, ala fawaida, mamnu' min as-sarf atau wazan fawaila, atas beberapa faedah, sifat fawaida muhimmatin, yang penting-penting. Yang penting penting itu tata'allaku, yang bertakluklah sifat kedua fawaidah, yang bertakluklah, yang berkaitlah ia fawaid bi ba'di, dengan sebahagian ma mudhaf ilaih barang, lin nikahi, bagi nikah. Ai ma sabata, takdir silah, ai ma sabata barang yang telah sabit ia barang, lin nikahi, pada nikah. Menunjukkan pernikahan.
Dia kata ba'd. Sebab apa ba'd? Sebab sekarang ni perbahasan lah kita ni ialah berkaitan jima'. Bukannya macam munakahat tu. Idahul ba' yang kita baca tu, tu banyak. Wali, suami, isteri, cerai, khuluk, tolak dan sebagainya. Jadi dia kata ni kitab yang berkaitan benda penting. Benda penting tak? Penting tak? Jima' ni penting. Nafsu jima' salah ke tak? Nafsu jima'? Nafsu jima' tidak salah. Yang salah tu cara mengendalikan jima' itu. Kalau cara yang haram jadi haram. Nafsu jima' tidak salah. Yang salahnya ialah bagaimana dia memproses nafsu jima' itu ke arah mana. Itu yang boleh jadi halal, boleh jadi haram. Hatta kalau ada isteri sekalipun boleh jadi jima' yang haram. Contohnya jima' di berumur isteri, jima' ketika haid nifas, tu tak boleh. Kecuali perkara-perkara yang tertentulah adalah menyebabkan dia boleh juga jima' ketika haid dan nifas, iaitu ketika mana kalau dia tak berjima' dia akan berzina. Tu boleh jima' isteri ketika haid. Kalau dia tidak berjima' akan berzina. Itu wajib dah tu. Tu jadi boleh ketika itu dia berjima'. Habis. Jadi berkaitan dengan benda penting, faedah-faedah penting yang berkaitan dengan sebahagian barang yang berkaitan dengan nikah, iaitu apa? Jima' saja. Benda penting. Karena tanpa jima' maka kebahagiaan rumah tangga tidak tercapai. Tanpa bersetubuh keharmonian rumah tangga tidak akan menjadi runtuh. Dengan sebab tidak bersetubuh ni akan menyebabkan dua orang masam muka. Dengan sebab tidak bersetubuh ni atau bersetubuh cara tak kena atau sebagainya yang berkaitan dengan bersetubuh menyebabkan boleh bergaduh dan bercerai. Orang yang bercerai tu agak-agak lah di samping benda lain, di samping kes utama dia, contoh tak beri nafkah dan sebagainya, ada benda lain sebenarnya yang dia tak beres. Antaranya ni, sebab kalau isteri itu, seorang perempuan yang bernama isteri, kalau dia sudah ada kesedapan bersetubuh dengan suami, dia nak cerai itu sayang tu. Bukan setakat sayang, bahkan kalau suami keluar rumah, dia dah rasa rindu. Tu sepatutnya. Tapi bila tiba-tiba perempuan minta cerai, kalau perempuan sampai tahap minta cerai ni, laki tu teruk sungguh. Memang tahap balok kata. Ada orang kita pernah tengok, ada orang pernah cerita kat kita lah, sampai isteri tak suka dah. Memang teruk tu lelaki tu. Kalau sampai isteri tu meluat dengan dia, memang teruk tu lelaki tu. Dia ada dua, minta cerai ni dua. Minta cerai ni dua. Yang pertama ni sebab ada aib. Tak tahu, rupanya ada aib contohnya. Dia minta cerai, tak apa, tu biasa. Tapi yang kedua ni ialah benda-benda remeh, kadang-kadang minta cerai. Tak baju kopi minta cerai. Tak basuh ke air contohnya minta cerai. Ada dalam paper senarai sebab-sebab kenapa orang minta cerai di mahkamah. Kadang benda yang pelik-pelik, benda yang tak masuk akal. Dan antaranya hak ni lah, bersetubuh tak kena. Jadi kalau orang yang telah merasai nikmat bersetubuh ni, dia nak cerai tu, bikin banyak kali tu. Susah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kecuali kalau isteri redha lah. Itu lain cerita lah kalau bak redha. Sebab kadang-kadang pernikahan seperti mana kita belajar idahul bak tu, pernikahan bukan kadang-kadang semata-mata untuk jima', kadang-kadang untuk sekadar khidmat saja. Dia dah tua dah. Lepas tu dia orang panggil hak suami tu, apa nama, kecacatan suami atau keaiban suami itu bergantung pada perempuan tu, kerana hak perempuan. Contoh dalam kitab sebut, dia nak menikah dengan orang mandul. Contohlah, perempuan nak menikah dengan orang mandul, wali tak boleh sekat. Sebab itu hak dia. Hak bersetubuh tu hak perempuan, bukan hak wali. Hak wali ni sekufu saja kalau dia anak dara. Hak wali ni sekufu saja kalau dia anak dara. Jadi kalau perempuan tersebut nak menikah dengan orang mandul atau nak menikah dengan orang pacuk cepat, tak apa, itu hak dia. Sebab hak bersetubuh tu hak dia. Mungkin dia dah seronok dengan lelaki tu dah, dia nak bersama dengan lelaki tu dah, tak kisahlah dia mandu tak mandu, lantak dia lah. Boleh. Wali tak boleh cegah, tak boleh cegah. Wali hanya bak sekufu je. Tu hak dia. Tu Kata musannif rahimahullah, ini kalau perempuan tu maulah, bukannya wali tersebut
nak menikahkan dia dengan mandu. Kalau nak menikahkan dia dengan mandu sedangkan dia wali mujbir, tak boleh. Tapi perempuan tu sendiri yang nak. Kalau perempuan tu sendiri yang nak, wali tersebut kena tunaikan. Sama jugalah kalau perempuan tersebut yang nak laki itu, yang dah sekufur dengan dia, wali dia tak boleh cegah. Kalau cegah, hukum dia haram. Mari orang yang mengaji contohnya, dia passion mengaji kok. Mari orang mengaji kok. Lepas tu ayah dia tak setuju. Kawan ni nak sangat dah kawan tu. Sekufur dah. Ayah dia tak setuju, hukum dia haram. Tu kita dah mengaji dah lah Kashful Niqab tu bagi yang ikut. Kemudian kata musannif, apa ma tu? Minal harfi bayan. Daripada al-harfi. Al-harfi cucuk tanam, jima' lah. Yang kita kata tu bersetubuh. Wa asrari awqatihi. Ni dia panggil isi kandungan lah. Apa yang akan terkandung dalam kitab ni. Okay, setubuh. Wa asrari ataf pada kata al-harfi. Wa asrari awqatihi awqatil harfi. Dan rahsia-rahsia waktu-waktunya, waktu-waktu al-harf, waktu-waktu bersetubuh. Wa tadbirihi atah pada kata awqatihi, dan juga asrar tadbirihi tadbiril harfi, dan juga rahsia-rahsia mengatur mentadbir jima. Cara dia lah, cara cara dia urus lagu mana. Jadi kalau orang kata tak perlu belajar, maka adab makan pun tak perlu belajar lah. Sebab orang kata faham maklum dah. Binatang pun faham, makan pun masuk mulut. Tapi beza dengan kita baca bismillah, dia tak baca bismillah. Setubuh binatang tak ada muqaddimah, buh lalu dah. Kita ada muqaddimatul jima'. Ada muqaddimatul jima' tu lagu mana nak buat? Dia bahas pula. Lepas tu jima' pula, tengah jima' pula, kena macam mana hukum dia? Ada dibahas juga. Selepas jima' nak buat apa? Ada dibahas juga. Itu beza berjima' manusia Islam dengan kafir dengan binatang. Ini dengan ni ilmu ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa ma atah pada ma ay fawaida muhimmatin tata'allaku bi ba'dhi ma li khilqati ay ma sabata, barang yang telah sabit ia barang li khilqatil abkari, bagi ciptaan perempuan-perempuan darah, minal ajaibi, daripada bayan bagi ma, minal ajaibi, daripada keajaiban-keajaiban, wal asrari, dan rahsia-rahsianya. Ni perempuan. Okey. Dalam kitab ni akan sebut nanti kalau muka kawan ni macam mana, farah dia lagu mana. Itu semua disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi 'ala al-Iqna'. Kan kitab bodoh tu. Dia ambil daripada ahli khibrah. Orang yang berpengalaman, nak panggil ahli khibrah ni, contoh dalam bab beranak ni, kena tanya ahli khibrah. Mana orang yang berpengalaman dalam beranak, memberanakkan orang. Kalau ahli khibrah dalam bab ni pula, orang yang berpengalaman dalam melihat kalau macam ni, keadaan farah dia. Jadi sebab itulah dalam syarak kita, dari sudut menutup aurat di hadapan ajnabi, pandangan mu'tamad seluruh tubuh. Kalau laki-laki tu jenis pandai tengok benda tu, habis tu ya. Apa dia kata? Sebab tu dalam waktu ketika berkhitbah, ketika kita bertunang dan melihat kepada calon isteri kita, waktu tu boleh tengok. Sebab kita boleh tengok keadaan dia. Jadi kalau kita orang lelaki ni tahu benda gini, kita dapat taswir awal tu ya. Bukan nak kata apa dah. Dapat taswir awal. Jadi orang perempuan yang suka post gambar di media sosial, kesian lah. Kalau orang yang ahli khibrah je ni tahu mengaji gini, habis. Nak menikah pun tak sedap. Sebab apa? Dah orang tahu. Jadi orang tahu. Aku tahu, dia pun tahu. Buat apa beza? Lepas tu perempuan ni kena as-satru. Jenis dia sya'nuha satiran. Keadaan dia, passion dia jenis sembunyi. Saya ikat belakang kita ni akan sebut jangan menikah dengan orang yang suka berhias ketika keluar rumah. Suka berhias ketika keluar rumah. Baik, kita bahas sekali. Keluar rumah sekarang ni ada dua pula, majazi dengan hakiki. Hakiki keluar sungguh, majazi nufun tu. Nampak macam dalam rumah, tapi sebenarnya dia dinampak dia orang. Apa maksud keluar rumah? Keluar rumah ni sebab ajnabi tengok. Itu dia punya punca dia. Bukan semata-mata keluar dah, sebab ajnabi tengok. Kalau keluar rumah tapi bertemu suami yang dekat luar rumah tu, tak apa tu, tak ada isu dah.
Tapi keluar rumah sebab apa yang kita bahas teruk-teruk tu? Sebab ada ajnabi. Maka sekarang, zaman sekarang ni keluar tu ada dua, hakiki majazi. Tu bagilah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, lepas tu waktu khitbah tu, jadi perempuan yang bernikah ataupun berpurdah, dia kena buka kena buka supaya calon isteri, calon suami tu tengok. Dan kalau bertunang pula, khitbah pula, bukan mak pak tapi dia sekali kena pergi. Ni dia duduk kereta. Kawan tu pakai purdah, tak pernah tengok muka dia, contoh. Lepas tu pas akan nikah, buka muka purdah menyesal. Tahu. Nabi SAW itu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW suruh kita tengok. Bahkan ulama sebut, tengok dengan sembunyi sekalipun tak ada masalah. Bahkan tengok dengan bersyahwat pun tak ada masalah. Sebab kita ada cita-cita nak menikah dengan dia. Okay. Kemudian selepas daripada tu, kalau dah tengok dah, jadi on. Kalau dah on, lepas daripada tu nak tengok balik boleh ke tak? Tu khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Elak dia kerana sudah tertunai hajat. Memang on, sudah. Tunggu kahwin lah pula. Ada yang kata boleh lagi, sebab nak tahqiq lagi. Okey, berapa kali boleh tengok? Khilaf juga. Ada yang kata selama mana sampai dia puas hati. Kalau 100 lah. Ada yang mengkaitkan dengan 3-4 kali gitu ya. Tu adalah kasyfun niqab belaka dah, kita baca dah tu. Ulang balik habis. Mana dia? Habis minat aja. Lambat tu satu muka sejap. Ni paling nikmat sekali. Tak lain mah pumpang habis. 4 muka surat habis sejap. Kata menyesal tak start pas subuh. Jamak Tuhan telah menghimpunlah aku akan dia, akan kurasah ni. Wal taqattuha, dan telah mengutik oleh aku akan dia, akan kurasah ni. Wa naqaltuha, dan telah menukillah oleh aku akan dia, akan risalah kurasah ni. Min, hutik, nukil, jamak tu min tu dia panggil ta'aluk tanazu'. Tiga-tiga tu kongsi dengan min haraja sama. Min fuhulil ulama'i, daripada alim ulama yang besar-besar. Situ dia terjemah apa? Ulama besar. Betul. Min fuhulil ulama'i, daripada ulama besar. Hasyiah Bijirmi, Syekh Sulaiman Bijirmi. Sehari Imam Suyuti ada 2 kitab berkaitan dengan setubuh. Cuma kitab dia tu tajuk dia panjang sangat. Kita pun dulu download PDF hilang dah. Tak sedar. Duduk delete apa benda dalam phone tu, terdelete sekali. Allah. Apa tajuk tak ingat dah. Dia ada 2 kitab, dah tebal 500 muka surat. Hadis lah ke, hadis dhaif lah ke. Tapi hadis tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, warijali, atah pada al-ulama. Jadi rijal ni maksudnya laki, bukan laki biasa ni, ulama juga. Bukan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa tu bukan. Rijal sini ulama juga. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Tu patah harap. Himmatur rijal, himmah orang laki-laki ni dapat menggoncang bukit tu. Ini dari sudut orang belajar lah. Jadi rijal situ bukan tentu laki saja, perempuan pun kalau himmah tinggi dapat menggoncang gunung tu, maka perempuan tersebut rijal. Rijal di sini orang alim lah juga, alim ulama yang dapat menggegar gunung tu sampai hancur dengan sebab himmah dia dalam belajar. Mannahumullahu ta'ala binainil fauzi wal ifdali. Mudah-mudahan dipanggil jumlah khabariyah lafzah insya'iyah ma'nan. Mudah-mudahan mengurnialah akan mereka itu ulama. Mafa'il Allah Ta'ala. Ta'aluk mana pada ba binailil fauzi. Binailil fauzi, dengan mencapai kejayaan. Idhafat masdar pada maf'ul. Yang ini mencapailah oleh ulama akan kejayaan. Kejayaan mana? Syurga. Ataupun kejayaan dunia dari sudut dapat menyampaikan dakwah pada umat manusia. Antaranya dakwah ni kaitan jimak ni, dakwah tentang haid nifas. Ingat dakwah tu tabligh.
wal ifdali afdala yufdilu ifdal masdar mushtaq minhu ifdal anugerah Tuhan, dapat mencapai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah wa sammaituha, dan mempernamakan oleh aku akan dia akan kurasah ni bi fathi. Jadi ba tu dia panggil ta'alluq ghairah, sebab sama ni dia mutaaddi dua maf'ul, sama ada ta'addi mutaaddi nafsah dua-dua atau mutaaddi ghairah. Jadi sekarang ni mutaaddi ghairah ni dengan ba, mutaaddi benda lain. Jadi ba tu buat ta'diyah lah, macam semalam kita belajar al-aslu fil ba tu at-ta'diyah. Samaituha bi fathil izari, mempernama oleh aku akan dia akan kurasah ni dengan fathil izari, membuka kain. Okey. Buka kain. Fi kasyfil asrari, pada menyingkapi rahsia-rahsia, li awqatil harfi, pada waktu-waktu untuk bersetubuh. Al harfi menanam, yakni bersetubuh lah. Kinayah pada tanam benih air mani ke dalam isteri. Wa khilqatil abkari, dan juga ciptaan anak-anak dara, anak perempuan dara. Jadi anak perempuan dara ni dia ada dua lah. Tamanya bukan dua, maksudnya perempuan dara ni ada kalanya sebelum berkahwin sudah pecah darahnya. Iaitu siapa? Bagi orang yang berzina satu, bagi orang yang aktif lajak. Jaga orang. Dia bersukan telajak tu, ahli-ahli gimnastik tu, kangkang luar nak pang habis. Tu kena jaga. Jadi tak semestinya kalau dia tu hilang darah dia zina dah. Jadi kalau kita contoh nanti akan datang nak meninang seorang perempuan, rupanya dia tak ada darah, jangan kita suuzon dengan dia. Boleh jadi terpecah dengan sebab haid. Haid itu kerah sangat, haid itu laju sangat, tajam, boleh jadi pecah juga. Jadi ada faktor-faktor, macam-macam faktor yang boleh menyebabkan jatuhnya jatuh lah, pecahnya darah. Jadi orang yang pecah darah ni, orang perempuan pecah darah ni, ini satu keaiban kalau dia tak bagi tahu ke calon suami sebelum kahwin. Maknanya suami mengiktiraf ataupun suami menyangka dia itu darah, tiba-tiba pas kahwin tengok-tengok tak darah. Itu dia panggil satu penipuan. Boleh minta cerai. Khiyar. Boleh minta cerai. Itu salah satu keaiban. Sama juga kalau farah tersumbat ke dengan daging, dengan tulang dan sebagainya. Kalau kita nak cerai lah. Kalau alang-alang menyelup perkasang biar sampai terpakai lengan, tak payah cerai. Itu ya. Habis. Wallaha ta'ala. Ni Allah ni maf'ul muqaddam, jadi yufidul hasar, memberi faedah hasar. Wallaha ta'ala, hanya Allah ta'ala jualah, hanya Allah ta'ala jualah. Nas'alu, meminta ia oleh kami. Ay yaj'alaha, ta'wil masdar maf'ul bih kedua. Ay ja'alaha, menjadi ia Allah maf'ul bih, akan dia akan kurasah. Maf'ul bih kedua nafi'atan lana, menjadi supaya apa? Supaya kita dapat beramal dengan dia. Tambah kalau suami isteri belajar hak ni, mantap lah, pengetahuan berkaitan dengan bersetubuh. Kehendak suami, kehendak isteri lagu mana yang kita akan cerita akan datang. Wal ikhwanina, atah beradana, dan kepada saudara-saudara kami sifat al-muslimina, yang Islam sekaliannya, saudara kita. Saudara sini saudara se-Islam lah, bukan saudara dia sahaja. Wa yaj'alaha, atah berkata yaj'alaha, wa yaj'alaha, dan menjadilah ia Allah akan dia akan kurasah dakhiratan, sebagai simpanan, lana, bagi kita, wali walidina, dan bagi mak pok kita, huruf usul atas tu. Jadi simpanan, jadi dia panggil apa? Bukti bahawasanya aku sudah membuat benda manfaat pada umat, untuk kita dapat pahala di akhirat sana. Ni musannif ni dah.
yauma, pada hari la yanfa'u, tidak manfaat oleh fa'il malun, oleh harta, wala banun, dan tidak juga anak-anak, iaitu hari kiamat. Illa, melainkan man atallahu, mendatanglah oleh Allah Ta'ala biqalbin salim. Illa man atahu Allah, ay man atahu Allah, mendatangkanlah akan dia akan man oleh Allah biqalbin salimin, dengan hati yang sejahtera. Jadi antara hati yang sejahteranya ialah berlaku apabila selesai bersetubuh, hati orang tersebut sejahtera. Kerana asal setubuh ni, dia sebelum setubuh serabut, serabut dengan masalah, serabut jiwa. Bila dah setubuh, sepatutnya qalbin salim, hati dia sejahtera. Bukan serabut lagi, ni pas tubuh serabut lagi, ada tak kena tu. Ada tak kena lah kalau serabut lagi, dia qalbin salim. Sebab tu ada cerita ulama, bila dia tak faham masalah, dia minta isteri setubuh dia. Ya, baca kitab tak faham, tak faham apa benda ni. Lepas tu isteri pun, maka suami pun, ulama tadi, orang alim tadi, jimuk dia, futuh masalah. Boleh jadi sebab ada qalbun salim. Dan begitu juga kita dah syarah dalam syarah Uqudul Jain, bahwasanya isteri itu perlu ada persiapan untuk, orang panggil persiapan setiap masa, tanpa mengira masa selain haid. Bahwasanya kalau suami minta, beri. Tu. Dan dianjurkan pula pada isteri itu, bukan tunggu suami minta, bahkan dia yang, orang panggil, dia yang apa dia panggil salah? Dia yang offer. Apa dia offer dia? Menawarkan diri. Lebih afdal menawarkan diri. Macam kita baca dalam syarah Uqudul Jain, seorang perempuan yang kaki ibadat tu, lepas hampir tiap-tiap malam, dia akan tukar baju dia, baju yang untuk menawan hati suami dia untuk jima. Kemudian dia tanya suami dia perlu ke tak. Kalau perlu, dia jima dengan suami dia. Kalau tak perlu, dia tukar baju balik, dia ibadat pada Allah Ta'ala. Agak-agak dapat macam tu je no. Beres lalu masalah. Jabat tu hilang. Masalah pejabat kepala hilang. Tu. Tu. Tapi tu, siapa yang mengaji gitu, tak tahu. Ngamuk belaka. Hak yang kahwin tak kahwin. Hak yang kahwin macam tak kahwin. Apa tak belajar? Dia belajar siji kan. Belajar tu apa? Kursus nikah. Ni patut kursus nikah ni. Tu. Kursus nikah patut izah. Syarah Uqudul Jain yang temu muhimmah. Kitab Idhahul Bab. Tu. Ini cerai talak 3. Lepas tu tanya, ni cerai ke tak? Bulat dah. Tak tahu hukum tu. Kalau mu tahu hukum, tak akan sebut kataan cerai. Qalbin salim tu min afatil qalbi, daripada penyakit-penyakit hati, wasu'il dhununi, dan juga zon-zon yang buruk. Dia panggil idhafat sifat pada musuh, zon-zon yang buruk. Kemudian habis dah mukadimah kitab. Mukadimah sejam. Ada soalan? Ada soalan lalu. Macam mana? Pakai burdah tu? Zaman burdah boleh ke tak tengok melalui WhatsApp? WhatsApp tu macam mana? Dia bagi PM ke apa? Okey. Macam pada lalu Jadi kalau seorang perempuan itu dia memakai purda ataupun dia pakai nikah, jadi kita nak menikah dengan dia, jadi macam mana kita nak tengok muka dia? Dia tengok muka di sini asalnya ialah tengok muka live. Sebab kalau tengok gambar boleh takut kemah apa ni, tengok depan Allah masam. Itu asal lah. Sebab tu kita nak tengok tu nak tengok yang kata tengok yang dianjur itu tengok live lah. Sama ada tak mesti di rumah dia, kat kelas contohnya, kat kelas tapi tu nampak dia saja lah, tak nampak muka.
Tapi kalau dia jenis pakai purdah dan pakai niqab, hantar gambar dekat orang lelaki, jangan buat gitu. Sebab apa? Nanti ada buat jahat. Dia kena tanah, perempuan ni kena tanah, lelaki ni tak percaya. Sebab apa? Kalau bagi gambar macam-macam dia boleh buat. Sama ada kena sihir ke, santau ke, dia buat ambil sedap pi onani ke, mana tahu. Ini untuk perempuan lah. Jadi macam mana? Jadi kita gunalah orang panggil orang tengah ke yang boleh ada gambar seketui, tengok sekali habis, pagi balik itu ya. Tak berani lah kalau gambar WhatsApp. Kalau gambar WhatsApp kalau kata, boleh tak kalau kita bagi tu kita delete balik. Kawan tu screenshot je mana? Tak gila kawan tu. Jadi gambar ni kalau WhatsApp tak payah. One view. Aduh, macam-macam perkataan. Jadi mudahnya gitu lah. Sama ada tanya kawan kau lagu mana rupa dia, ataupun pergi jumpa pak dia, sembang-sembang. Masa laki tu pergi orang Minang, bukan laki tu first time pergi tu, belum dengan pak dia panggil apa? Nazar. Nazar. Dah lah, merisik. Merisik tu. Dia merisik tu Minang itu. Merisik, sekali. Asing tak boleh. Ikut lah orang. Dia gini. Ada kadang-kadang orang tu pergi dengan mak pak dah sekali. Ada yang dia pergi di sini dulu, nak confirm dulu baru dia ambil mak pak, sebab mungkin orang jauh. Bukan rumah sebelah. Kalau rumah sebelah senang. Rumah sebelah pergi dengan mak pak sendiri lah. Ni contoh orang jauh. Jadi suruh dia bawa mak pak dia, nak confirm dulu lah macam mana. Jadi ketika laki tu pergi, tak payah yang pakai purdah ataupun nikah tu, tak payah pakai tu ya. Pakai biasa dah. Untuk aurat biasa dah, tak payah pakai purdah dengan nikah, supaya orang tu boleh tengok. Takkan kata boleh minta buka, tak payah gitu. Jadi jeng lah. Jadi tak payah pakai. Jadi maklum, orang lelaki maklum gini. Apa? Cuma kita iskal lah. Kita iskal tu ya, yang tak ada jawapan lagi. Andai kata kalau kita nak nikah dengan dia, tiba-tiba kita tengok muka dia, tak jadi macam mana? Tu kita masih mengkaji. Atas dasar mengkaji. Lah kenapa pula ni? Atas dasar mengkaji ya. Kita ada mengkaji. Macam ni, kita contoh kita minat dengan dia pakai purdah. Kalau dia tak pakai purdah, selesai masalah dah, kita tahu dah. Dia akan purdah, dia akan nikah. Okeylah, kenal lah. Tiba-tiba tengok muka dia, macam mana dah lah masuk rumah dia. Macam mana nak orang kata, tak tahu nak kata, nak tolak direct itu macam tak sangkut hati. Nak terima kita sakit pula. Jadi kita dalam bab tu kita iskal sikit situ. Kena tanya Tok Guru lah. Sudah? Macam sila. Tanya Ustaz Mizi ke mana, nak tahu ada pengalaman. Itu kita kena tanya Tok Guru lah, macam mana tu. Ada cara lain ke macam mana, wallahu a'lam. Ada waktu yang dia tak pakai purdah dan nikah, lepas tu kita tengok dia, boleh dah tu. Ni kalau tak pernah tengok langsung muka dia, hanya tahu nikah itu lah ataupun purdah itu lah. Macam mana kita nak tengok, minta muka nak tengok, nak pergi rumah dia, kalau tak jadi je mana? Usah. Sebab tu Nabi SAW dalam kitab Kifayatul Akhyar, lupa buat kitab Kifayatul Akhyar, mungkin sekali kot. Nabi SAW dia suruh tengok dekat perempuan tu bau mulut tak silap, bau mulut dengan satu lagi anggota badan, kat mana tak ingat dah, kat pinggang rasanya. Bukan apa tak ingat. Nabi SAW suruh tengok dua benda kat perempuan tu. Dia utus orang, dia nak menikah dengan perempuan tu, dia utus orang. Jadi utus. Bila utus kata okey belaka dah, okey belaka. Tiba-tiba pas kahwin ada cacat di belah pinggang. Iaitu apa dia? Bapak dia cerah. Itu dalil kata kalau ada aib yang kita tidak tahu, boleh minta cerai. Jadi cerah Nabi SAW dengan perempuan tu. Jadi benda tu penting. Jadi kita boleh dalam bab munakah, kita boleh utus orang nak tengok, suruh sifatkan benda tu, benda yang kita tak boleh tengok.
Contoh kita nak tengok tubuh dia tak boleh dah. Kita hanya boleh tengok tapak tangan dan muka. Lepas tu kita nak pastikan dengan tahqiqnya, badan dia macam mana contohnya, rambut dia macam mana, hatta payudara dia macam mana sekalipun, tapi hantar utuh perempuan. Sebab orang perempuan boleh tengok payudara, pusat aurat pusat dengan lutut. Pusat dengan lutut memang tak boleh tengok lah, sebab perempuan aurat di situ dengan perempuan lain kalau di Islam. Jadi boleh tengok payudara dia, boleh tengok. Lepas tu dia huraikan, boleh, tak nak masalah. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nabi SAW, Nabi SAW pula, kita boleh hantar wakil, boleh dengan kasur nikah kita dah hurai lah. Cuma nanti orang kata pula, mu ni pula dah awak nak tengok payudara pula, nak suruh huraikan payudara. Dah tu yang dia nak kan. Dia macam menikah dengan perempuan ni, atau perempuan menikah dengan lelaki ni macam beli barang lah. Takkan kita beli barang buruk pula. Nampak macam cantik dah kotak, buka-buka buruk. Mana kotak cantik, buka-buka busuk tu. Agak-agak beli tak? Tak beli. Contoh lelaki tu suruh bau mulut. Nabi SAW dia suruh bau mulut, tak silap saya. Bau mulut busuk tak jadi. Contoh mulut dia jadi bau, ataupun farah jadi bau. Macam Ustaz Mizi cerita, dia malam pertama dengan orang lelaki tu menikah dengan seorang perempuan. Malam pertama tengok busuk pekung satu bilik. Bukan sebab dia cirit birik ke tak, sebab farah dia memang pasien busuk. Bahaya juga tu. Ketiak memang pasien busuk ke, bahaya. Lepas tu kalau kita nak menikah dengan perempuan, orang perempuan dan kita sendiri kena bagi tahu kecacatan zahir yang kita ada. Contoh, saya pernah insiden ni ada parut sini. Contoh, bagi tahu lah, supaya dia tahu, maklum, parut tak apa, tu kosong-kosong ya. Tapi kalau kita tak bagi tahu, tiba-tiba orang tamu buka baju tengok ada parut bagusnya, dia pun berasa lain. Dulu aku tak tahu, dia berasa lain lalu. Gigi palsu, aku pakai gigi palsu ke tak, nampak macam gigi penuh dah putih, rupanya gigi palsu. Macam mana? Kena bagi tahu, supaya tidak ada kecacatan zahir yang rasa tak sedap di pihak pasangan. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala bihratuf, bau i'lam. Apa dah? Sejam lebih laju sikit weh. Ya'lam, dan ketahui olehmu anna nikah, isim anna nikah, bahwasanya nikah itu khabar sunnatun, sunnah. Ni nak kata sunnah, situ sunnah ke sunat? Terjemah sunnah Nabi kan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat marghubatun, yang dituntut akan dia, yang digemari akan dia, akan sunnah itu. Wa tariqatun, dan juga jalan mahbubatun, atau berkata sunnah, dan juga jalan yang disukai akan dia, akan jalan ini. Li'anna bihi, kerana bahwasanya dengan dia, dengan apa? Dengan nikah tu. Baqa isim di anna muakhar, li'an baqa'at tanasuli, kekalah oleh spesies ataupun keturunan makhluk ataupun manusia ni. Wadawama, ada tahi lalat masuk dalam air juga ke ustaz. Hari tu Ustaz Mizi baru bahas. Jadi kalau ada tahi lalat, contoh tahi lalat, rupa-rupanya dalam malam pertama dia tak ada tahi lalat, sebenarnya dia letak je. Jadi adakah dengan tahi lalat tersebut menyebabkan kita tercedera banyak ataupun tak ada apa? Kalau tak ada apa, dia bukan aib, dia bukan yang boleh minta cegah, tak boleh. Tapi kalau menyebabkan dia tu, kalau tak ada tahi lalat ni memang aku tak berahi dengan dia, contoh tu besar bagi dia, boleh minta cegah. Contoh ni kalau dia zahir ada tahi lalat. Jadi kalau tahi lalat ke tak ada tahi lalat tu benda kecil, tu kira bukan aib besar lah. Tu biasa tidak boleh minta cerai. Tu Ustaz Mizi bahas hari tu. Ustaz Mizi tiba-tiba bahas bab tu pula. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa dawamat tawasuli, atah pada kata baqa, at-tawasuli jar majrur, mudah, dan berkekalanlah at-tawasul, kesinambungan keturunan tadi dengan nikah jima tadi. Maka lahirlah anak cucu. Lahirlah anak cucu. Okey. Qal musannifu rahimahullah,
faqad harradahu asy-syari'ul hakim qad litahqiq. Harrada fi'il madhi hu mudhaf ilaih, asy-syari'u fa'il. Faqad harradahu asy-syari'ul hakim, maka sungguh telah menganjurlah akan nikah fa'il oleh asy-syari'. Syari' ni bahagi dua, pertama syari' hakiki, yang kedua syari' majazi. Syari' hakiki iaitu Allah Subhanahu wa taala, syari' hakiki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala suruh nak menikah, ada. Nabi SAW ada. Jadi mana syari' hakiki dan syari' majazi ada belaka. Qala al-muallif rahimahullah taala jadi syari' al-hakim, sifat syari' yang maha bijaksana. Jadi maha bijaksana nisbah Tuhan, maha sungguh. Kalau nisbah Nabi SAW hakim juga, hakim nisbah manusia. Karena sifat antara akidah yang kita mengaji kitab Hasyiah Bajuri, antara sifat Nabi fatanah, iaitu cerdik bijak. Jadi ada anjuran syarak untuk bernikah, yakni bagi orang yang berkemampuan zahir batin, tidak ada sibuk dengan benda lain. Antaranya sibuk dengan menuntut ilmu. Habis. Faqala azza, maka telah berkatalah oleh Allah Azza yang maha perkasa, min qailin, daripada seseorang yang berkata. Yani azza min qailin, lebih maha perkasa daripada seseorang yang berkata. Mana Allah dah yang lebih kita perlu utamakan dari sudut firman-Nya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ya bang, ya bang? Menurut Nasrah ya? Menurut Nasrah. Lupa. Allah mau khatam Allah. Menurut Nasrah dia bah. Takkan Nabi kita Asmawi pula. Masna wa sulasa wa ruba', ada tiga-tiga tu wazafi'i. Ada betul wazafi'i. Ada narak jadi dua, apa makna Nasrah? Isim adat. Akulah tak boleh betul. Kata nak berubah. Allah, isi adat. Isi adat mana sulasa wa ruba'. Dia salasah salasah arba'ah khamsah tis'ah tu baru adat. Fagok bawa ni bawa habis khatam Asmawi baru cok semalam. Kerana dia itu wasah dan juga al-adlul haqiqi. Wasah sebab dia sifat, dia jenis wasah. Kemudian al-adlul haqiqi, jenis berubah yang hakiki. Asalnya saniyah, tiba-tiba masna. Asalnya salasah, tiba-tiba thulatha. Asalnya arba'ah, tiba-tiba ruba'. Kalau al-adlu taqdiri, Amru dengan Umar tu, itu bergabung dengan isim alam. Lupa dah. Alhamdulillah, aku mengaji untuk lupa. Macam mana nak nikah ni? Kalau nikah tengok isteri siapa isteri dia. Kenal orang macam ni ya. Al-ayata ay iqra al-ayata ila akhiri. Bacalah oleh engkau akan ayat tersebut sehingga akhir. Jadi ni tuntutan syarak. Fankihu, maka nikahlah oleh engkau akan sini ma apa ni? Kenapa ma ni? Ada dalam Asmawi tu. Ma ni merujuk orang apa ni? Ada? Orang. Kenapa orang? Bukan ma ni ghairu akil. Ya memang maksud. Lupa tak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ma dengan maksud man. Okey, ada lagi. Allah selesai cok semalam. Gitu cok. Jawapannya ialah ma tu untuk ghairul akil, tapi kadang-kadang guna untuk akil. Macam man juga, man tu ghalib untuk akil, tapi kadang-kadang guna untuk ghairul akil. Bukan ma makna man. Aduh, mana cerita ni.
Fankihu ma, maka nikahlah oleh engkau akan orang yang baik, ia orang lakum bagi kalian orang lelaki. Siapa ma tu? Bayan minan nisa'i, dari perempuan, sama ada mathna 2, 3, 4, salah satu. Kalau tak boleh berlaku adil, satu saja, fawahidah. Dia tak habis ayat, lepas tu dia kata iqra' al-ayata sampai habis. Jangan berhenti sini ya. Lepas tu nak nikah 2, 3. Asmawi tak ingat. Habis kita nikah 2, 3 awan. Qala al-musannif rahimahullah wa qala ay wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayata ay iqra' al-ayata ila akhirih. Dan sebahagian min tabai, dan sebahagian daripada tanda-tandanya, tanda-tanda kebesaran Allah. An khalaqa ta'wil mustar mubtada, min ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam, ayati mudhaf jar majrur, mudhaf ilaih. Khalaqa lakum, mencipta ia Allah, lakum bagi kalian, min anfusikum daripada diri kalian, maf'ulun bih, azwajan berpasang-pasangan, litaskunu supaya tenanglah oleh mereka itu makhluk ataupun kalian, ilaiha kepadanya, kepada azwaj tadi, kepada berpasang-pasangan tadi ataupun isteri. Waja'ala bainakum, maka menjadilah Allah Ta'ala antara kalian tu maf'ulun bih, mawaddatan, mawaddah kasih sayang, wa rahmatan, dan rahmat. Macam mana jadi tenang? Dengan bersetubuh jadi tenang, dengan bermesra jadi tenang, dengan istimta jadi tenang. Saya kita akan lukis 12 jenis istimta. Sabar dulu. Istimta muqaddimatul jima'i, itu juga seronok. Melihat isteri juga seronok, isteri melihat suami juga seronok. Pelbagai bentuk keseronokan apabila bernikah itu, sehingga kan litaskunu ilaiha, jadi tenang. Mana kalau bernikah tu makin serabut, ada masalah. Patutnya makin serabut dengan tanggungjawab tu lain. Ni orang panggil kalau ada dia ni serabut masalah tu. Kalau ada suami, isteri rasa serabut. Kalau ada isteri, suami rasa serabut, itu masalah. Itu dia masalah. Itu dia bermasalah, wal iyad billah. Habis. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Al-ayata ay iqra' al-ayata ila akhirih. Wa ankihu, ankaha yunkihu, inkah, dan menikahlah dan menikahkanlah oleh kalian akan anak-anak yatim di sini, minkum daripada kalian, was-salihin. Al-ayama yatim ke hamba? Cuba tengok terjemahan. Hamba? Yakin hamba perempuan? Bukan. Hamba perempuan. Oh, dia tulis situ lah. Apa dia? Hamba perempuan. Hamba-hamba saya, bukan anak yatim. Hamba-hamba saya minkum daripada kalian, was-salihin, dan orang-orang salih. Was-salihin ataf ayama, yakni menikahkanlah oleh kalian akan orang salih, min ibadikum daripada hamba-hamba laki kalian, wa imaikum dan hamba-hamba perempuan kalian, iyakunu jikalau kalian itu, fuqara'a khabar yakunu, menjadi orang-orang fakir, yughnihimullah, niscaya mengayakanlah akan mereka itu oleh Allah daripada kurniaannya Allah. Jadi dalam kitab fiqh dia ada dua hukum. Hukum bernikah. Asal hukum nikah dua, khilaf. Asal hukum nikah dua, khilaf. Pertamanya dia kata asal hukum nikah harus. Kedua, asal hukum nikah sunat. Yang mengatakan harus, maka kalau seseorang bernazar, kalau aku dapat sekian-sekian aku nak menikah, maka tak wajib tunaikan nazarnya. Kerana nazar ni mestilah benda tersebut benda taat, hak jenis sunat. Kalau atas pandangan sunat, asal hukum nikah itu sunat, maka kalau dia bernazar dapat sekian-sekian aku akan bernikah, maka wajib bernikah. Jadi asal hukum nikah khilaf, ada yang kata harus, ada yang kata sunat. Kemudian
Kemudian hukum bernikah pula, ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Sunat tu hukum asal, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, seperti mana maklum. Jadi ayat ni fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Dengan ayat ni sebahagian ulama berdalil kata kalau nak menikah ya. Nanti Allah beri rezeki. Walaupun zahir sekarang ni tak ada rezeki, tak ada kerja lagi, contoh. Tu sebahagian ulama. Sebahagian ulama yang lain pula mengatakan kalau dia tak mampu dari sudut nafkah ataupun batin, tak sunat dan tak wajib dia menikah. Sebab dia tak ada pitih lagi. Hak tu pandangan jumhur lah. Sebahagian ulama dia gunakan dalil yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia tu fakir, jangan risau, Allah yang akan mengayakan. Dalam kitab Syarah Al-Mahalli, Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah ta'ala sebut, kalaulah dia tu puasa dah, betul-betul puasa dah, zahir batin, tak boleh pergi juga, dia berasa syahwat kuat juga, maka Imam Mahalli sebut bernikahlah, serahlah rezeki tersebut pada Tuhan. Begitu. Ni sepatutnya yang dengar ni siapa dia? Mak pak orang mertua. Mak pak mertua. Mak pak kadang-kadang mak pak okey, mertua belum masalah. Tak boleh nak kerja dulu. Lodak. Kawan tu kan link nak kerja apa? Kerja ngajar ya. Pitih lebih kurang tu nak kerja kaya pergi cari orang kerja Petronas ke Shell ke apa-apa tosol tu pergi tak apa tapi jahil ya. Nak menikah dengan orang alim ni dia kena gugur satu benda. Sebab tu hampa jangan jadi alim. Jadi alim ni tak laku kan? Bawa dia bukan ada apa kan? Dia ada kaya dengan ilmu saja. Harta kan ada banyak. Dia jarang sekali lah kita tengok orang kaya harta, kaya ilmu, jarang. Biasanya kaya salah satu ya. Tak harta ilmu, tak ilmu harta tu ya. Jadi kalau nak pitih banyak-banyak sampai tahap kata nak beri makan apa ke anak aku, cari orang kaya lah, tak payah cari orang yang beragama. Tak payah cari orang alim, bukan beragama, tak payah cari orang alim. Cari hak biasa-biasa, hak muka blur-blur tapi duit banyak tak apa, ambil. Tu tambah tu nak bagi menceriakan suasana. Dah 2 jam nanti. Dekat sejam setengah. Qala al-musannif rahimahullah, dia nikah dengan orang alim, nikah orang menuntut ilmu yang sungguh-sungguh ngaji ni, dia macam nikah dengan orang gila. Lalu kita sebut dia macam nikah dengan orang gila. Dia kehidupan dia selepas tu tak macam dengan kehidupan kawan dia yang nikah dengan orang biasa. Kawan dia nikah dengan orang biasa, pergi macam-macam. Kerja pitih banyak, cukup time cuti tiap-tiap minggu, pergi hotel sana sini, pergi jalan sana sini. Tapi orang yang belajar, orang lain, orang yang sungguh belajar ni, dia nak pergi jalan tu boleh, tapi sekali-sekala boleh lah. Sebab dia sibuk dengan benda ni. Isteri dia kena reba sejak awal apa yang akan berlaku selepas daripada dia menikah. Mana waktu dia pun tak akan rasa banyak macam orang lain. Mungkin waktu ada, sebab dia akan kena bahagikan juga hak isteri tu. Cuma tak sebanyak orang lain lah, sebab dia banyak kat kita. Tambah kalau orang buat masa PhD nikah, lagi lah sakit tu. Lagi sakit. Buat apa? Tak tahu macam mana boleh siap, kita pun tak boleh brain. Macam mana dia kerja nikah pula, master PhD pula. Gila tak mau. Lebih baik kita ambil anjuran ulama, selagi mana ada dalam mood study ni, tak payahlah cari lagi lek-lek tu. Kalau nak cepat, belajar cepat habis. Aling cepat ni, aling tak cepat, belajar cepat habis. Khatang cepat, aling hidup habis kita. Gila nak nikah. Tu habis. Wa min ighnaillahi ta'ala. Ni pun ceritalah yughnihimullah, apa yang mengayakan Allah Ta'ala akan mereka itu. Wa min tabi'i wa min ighna'illah, dan sebahagian perkara yang mengayakan oleh Allah Ta'ala tu lahum, bagi mereka itu manusia ataupun rijal ke, kembali pada rijal ke, salihin ke, annar rajulah, bahwasanya laki-laki, ar-rajul isim anna, qabla dukhulihi, masuk terlalu buat jima, qabla dukhulihi, sebelum bukan jima lagi ni, qabla dukhulihi, dukhulir rajuli, sebelum masuknya seorang laki tadi. Ni bukan dukhul dengan masuk jima, bukan, masuk saja, masuk fi qaidin nikahi, pada perkara yang berkaitan dengan nikah, lahu, baginya. Okey.
anna rajula qabla dukhulihi fi qaid nikah lahu yadani, itu jumlah tu jadi khabar anna. Yadani mubtada muakhar, lahu ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam, jumlah tu khabar anna. Okey, sebelum lelaki ni, sebelum dia tu masuk ke alam pernikahan, sebelum lelaki-lelaki itu, samalah bila kata lelaki-lelaki, perempuan sama juga. Sebelum lelaki-lelaki itu masuk ke lembah perkahwinan, alam perkahwinan, maka dia ni baginya rajul yadani, ada dua tangan. Betul tak? Ada tiga tangan tu nadir lah. Ni dia panggil, boleh buat qauluhu lahu yadan ay ala sabilil ghalib lah. Kan katanya pula kalau tiga tangan macam mana? Sudah. Kalau percaya orang ni. Jadi tu dia panggil peringkat muhasyib gitu. Bila kata lahu yadan, dah tiga. Tiga ni atas apa? Jara al-musannifu 'ala al-ghalib. Musannif menulis begini atas ghalib, bukannya atas jalan mesti begini, bukan. Okey. Laki itu ada dua tangan. Ataf wa rajulani wa rijlani, dan juga dua kaki. Wa ainani, dan dua mata. Wa ghairiha wa ghairil madhkurati, dan selain daripada tersebut itu bayan minal jawarihi, daripada anggota-anggota, bihiddatiha bihiddatil jawarih, dengan satu satu anggota. Satu-satu lah sosok. Satu kemaluan, satu perut, satu mata, satu kepala, dua telinga, kiaslah sendiri. Itu sebelum bernikah. Maka tatadha faqat saja. Okey, nukta. Walakin akan tetapi kullama tatkala dakhala masuk ia rajul fihi ay fin nikah, pada nyonya nikah, jawab kullama sarat, masjaya jadilah isim sarat tilka badal al-a'dha'u, jadilah oleh demikian anggota-anggota itu al-a'dha' jamak bagi udwari a'dha' jamak taksir. Maka tilka al-a'dha' tu khabar sarat tatadha'afu tadha'afa yatadha'afu tatadha'afu, berganda ia a'dha' di'afaini, akan sebagai dua ganda, dua kali dua. Biziyadati a'dha'i zaujatihi, dengan ditambahkan anggota-anggota isterinya rajul, ilaiha kepadanya, kepada jawarihir rujul, kepada anggota badan laki-laki itu. Jadi sebelum dia bernikah ada dua tangan saja, dua telinga, satu kepala, dua kaki, satu kemaluan, dua punggung. Tapi bila bernikah, yughnihimullahu ta'ala, dari sudut mana Allah Ta'ala menambahkan anggota bagi dia. Apa dia? Isteri dia ada dua anggota kita. Isteri dia milik kita. Isteri itu ialah anggota isteri itu anggota kita juga. Tu. Sebab tu dia Allah Ta'ala umpamakan, ataupun Nabi SAW umpamakan, kita ni pakaian bagi dia, dia pakaian bagi kita. Sama. Gabung dah. Hati dia hati kita, tangan dia tangan kita, kepala dia kepala kita. Sebab tu kita haram untuk mencelakakan dia, melukakan dia, tak boleh. Sama ada hati ataupun zahir. Melukakan hati dia tak boleh, kena jaga. Tu nafkah batin kita salah satunya. Menjagakan hati dia daripada berasa tak selesa dengan kita. Bahkan nafkah batinnya ialah sentiasa mengumpuk pada dia sifat-sifat ataupun benda-benda kebahagiaan semata-mata. Itu antara nafkah batin yang lain, itu mengumpulkan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada isteri. Habis. Jadi bila nikah ada dua, anggota dia, anggota kita juga. Anggota kita, anggota dia juga. Maka sebab tu boleh kita istimta', boleh kita muqaddimatul jima', boleh kita jima'. Sebab tu anggota kita juga. Cuma anggota yang berlainan lah, bukan satu. Jadi bila dah menikah dia bersatu. Tu. Bukan. Ala ada tu istiftah. Tidakkah tara melihat oleh engkau? Tidakkah melihat oleh engkau annal arusata, bahwasanya pengantin perempuan, idza qalat, apabila telah berkatalah ia pengantin perempuan, lil arisi, kepada pengantin lelaki. Arisi ke arusi? Arisi. Liman yadaka, perempuan cakap, liman yadaka, bagi siapakah dua tangan engkau? Qala, bagi kata ia arus, ia pengantin laki, laki bagi engkau lah wahai isteri, bagi engkau lah wahai isteri. Jadi anggota kita ialah anggota dia adalah anggota kita.
Wa idza qalat, dan apabila telah berkatalah ia arusah, lahu baginya, bagi aris, bagi pengantin perempuan. Dia kata lagu mana? Liman anfuka, bagi siapakah hidung engkau? Qala, berkatalah pengantin laki bagi engkau. Wa idza qalat, dan apabila berkatalah oleh seorang perempuan, lahu baginya, bagi aris aidan juga, liman ainaka, bagi siapakah dua mata engkau? Qala laha, telah berkatalah oleh pengantin lelaki itu, laha bagi engkau, bagi pengantin perempuan, mujiban wa mu'nisan, itu hal bagi dhamir mustatir qala, hal keadaan menjawab dan hal keadaan mujiban itu terjemah menjawab. Betul. Menjawab dan juga wa mu'nisan, dan berlemah lembut ia laki-laki itu cakap dengan lemah lembut laki, begitulah pada engkau juga. Wa hakadha, begitulah seterusnya. Tanya, kemaluan kau untuk siapa? Habis gitu. Kias sendirilah, mana anggota kita tu, anggota dia, anggota kita. Itu maksud dia. Itu maksud kata yang musannif bawa ni. Jadi sebab itu kita apabila selepas akad nikah sah, maka kita perlu berdoa pada Allah Ta'ala. Ada adab-adab dia, iaitu kita kena letak di ubun-ubun dia, berdoa pada Allah Ta'ala. Paling-paling tidak, doa lah apa-apa pun ada diajar doa. Dalam kitab Miftahus Sa'adah As-Salihin ada. Dalam kitab ni tak ada. Dalam kitab ni kimak aja, tak ada sebelum nikah. Ataupun paling tidak tak apa pun barakallahu laka, habis kita barakallahu laki, besar dah. Ataupun doa lagu Melayu macam mana pun, kalau tak apa hak Arab tu, tak semesti hak Arab tu. Doa tu supaya tamunya berterima kasih kepada Allah Ta'ala, berikan orang baru, keluarga baru, isteri baru, tempat untuk aku elok maksiat. Yang keduanya ialah kerana berdoa pada Allah Ta'ala untuk memberikan kebaikan dia pada kita dan jauhkan keburukan dia pada kita. Tu ya, isi doa yang harap tu, ya tu ya. Jadi kalau tak apa tu Melayu jadi dah. Qala al-musannifu, buat kat mana tu? Buat kat mana boleh? Buat dekat majlis lepas akad nikah boleh, atau dalam bilik boleh juga. Cumanya bila majlis akad nikah ni lelaki tidak perlu mencium dan perempuan tak perlu. Kalau lelaki mencium perempuan, dalam kitab Miftahus Sa'adah As-Salihin dan dalam kitab Syuruh Minhaj sebut jatuh maruah. Jatuh maruah sebagai orang saleh. Itu dalam Miftahus Sa'adah. Awal-awal kita baca Miftahus Sa'adah tu kita tak tahu semua, bila tahu tengok dalam Syarah Minhaj pun ada. Jatuh maruah, cium isteri depan orang. Walaupun orang tersebut semua perempuan belaka sekalipun. Kita seorang lelaki contohnya dalam majlis akad nikah tu pun tak boleh juga. Jatuh maruah. Tambah kita orang belajar, galing lagi jatuh maruah. Lepas tu kena pastikan bahawasanya isteri kita tidak tabarruj. Ni tabarruj. Merah sana, merah sini. Allah. Ni bukan Islam ke apa? Kadang-kadang nak pi orang jemput walimah pun takut ke? Kawan ni tak pi kan kata pula. Kalau pi kan serabut pula tengok. Contoh. Lepas tu jarang sangat kita pi 5 orang ni, jarang sungguh. Kalau pi tu memang kira memang dahsyat. Kena ikutlah tema-tema walimah yang kita dah belajar beberapa syarat tu. Kena buat. Kena tunjuk pada masyarakat begini walimah hak sebenar. Lepas tu kita kena ada ilmu. Kita kena panggil apa? Kena kukuh alat kita, ilmu kita dalam kepala otak supaya orang tanya jawab selalu. Ni mertua jawab apa buat begini? Tengok kita. Habis macam ni. Bapa Arab ulasan waruba'ah. Sah? Habis gitu. Apa cerita itu? Jadi kalau kita nak madap mertua tu dalam kepala otak, figunan kahak dalam kepala otak lah. Sebab apa gini. Kalau dia tanya tu boom lalu. Kalau dia tanya, tak tanya tak apa. Jangan buat pandai lah. Dia buat pandai pun salah tak. Nak kata haling ni. Salah tak. Jadi hak perempuan tu kalau hak datang, hak laki tu orang yang passion belajar ke, orang lain tu,
bisik dah sepatah ke mak pok tu. Esok hang nak mari ni kan biasa-biasa pok faham-faham lah kau tu pun. Kemudian kata dia tanya Bahik katanya. Takkan saya dia tengok risalah tu Bahik. Mampu hewan tu. Nampak cerak tak tahu. Tanya Bahik, saya ni apa anak saya tak reti. Saya nak tanyalah. Habis. Berderau lah tu. Peluh dah, habis dah tanya apa ni. Jawab salah, tak boleh jadi menantu. Habis cerita, selamat. Patutnya tanya gitu apa? Ada ke? Itu nampak macam elok sikit, esok sikit kesal. Habis gitu. Tak jadi gitu. Qala al-musannifu rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia kata apa? Ya ma'syara syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda-pemuda, man istata'a, siapa-siapa yang mampu ia man minkum daripada kalian, mereka itu asyabab. Al-ba'ata ni nafkah zahir boleh, nafkah batin boleh. Nafkah batin kebahagiaan, jimuk. Nafkah zahir nafkah batin juga dari sudut ilmu sama juga. Nafkah zahir itulah makan minum pakaian tu. Siapa mampu falyatazawwaj, lam tu lamul amr, maka hendak bernikahlah oleh seorang itu. Fa innahu, maka sesungguhnya nikah khabar aghaddu, lebih menundukkan lil basari, bagi pandangan, wa ahsanu, dan lebih menjaga lil farji, bagi faras. Okey, kita dah bagi tahu dalam syarah Uqulul Jain, seorang isteri itu perlu memastikan dua tubuh ini terjaga. Dua tubuh dia bagi anggota. Dua anggota ini perlu terjaga. Dua anggota suami ini perlu terjaga. Sama juga lah suami perlu menjaga dua anggota ni. Sebab ni lah qasak, dia panggil apa? Asal nikah, hak asal. Iaitu pelihatan dan juga faras ataupun zakar laki lah. Jadi kalau mata dia kelai, jangan marah dia, memang passion nafsu. Mata kelai, maka kita kena pastikan mata dia tak kelai, mata dia ke kita. Gitu patutnya. Bukan pergi maki kawan tu. Dah kawan tu bernafsu, ada something wrong tu. Dan kita pula dari sudut lakinya kena usaha, tak payah tengok hak lain lah tu ya. Ni nisbah perempuan, nisbah laki sama juga, kena tengok dua ni, farah dan juga mata isteri, supaya tak kalih ke orang lain. Sama juga lah isteri, kena pastikan farah suami ataupun zakat suami tidak tegang selain daripada dia sahaja. Mata suami tidak memandang selain daripada dia sahaja. Mata yang memandang yang bersyahwat lah. Kalau ada pastikan benda lain yang mensyahwatkan dia, kita tolong mensyahwatkan dia, tolong tenang dia. Itu isteri asal. Kita tolong tawarkan dia untuk mengendurkan syahwat zakar dia. Itu isteri. Sama juga lah suami. Kalau isteri tu jenis passion, jenis kuat nafsu, sama juga. Sama. Lepas tu kalau suami ajak untuk jimuk, isteri tolak, dalam keadaan mampu, haram dan nusyus. Tapi kalau tolak jimuk tu sebab ada uzur, contoh uzurnya sakit, haid, nifas, zakar suami terlalu besar, tu boleh tolak. Ataupun kata Syekh Ibn Hajar, suami ni selekeh, boleh. Dia nak cantik, dia selekeh. Suami selekeh, boleh tolak untuk jimuk. Seperti mana suami tak lalu untuk jimuk isteri yang selekeh, begitu juga suami tak selekeh, suami isteri boleh tolak suami untuk jimuk ketika suami itu selekeh. Tak lalu lah, dia tengok tak lalu contoh. Kena hiyah dulu. Hiyah sama, bukan hiyah tu kena pada perempuan je, laki pun sama juga. Qala musannifu rahimahullah, al-haditha ay iqra al-haditha ila akhirih. Wal ba'ata, dan bermula lafaz ba'ah, kita ambil harakat hikayat, mubtada khabar. An-nafaqatu ialah nafkah, sifat al-zahiru yang zahir ia nafkah, wal batinatu dan batin ia nafkah. Kama qila, seperti mana dikatakan.
Ai kila ai qala ba'dul ulama. Wa qala aidan, kata sebagian ulama pula, bukan, wa qala sallallahu alaihi wasallam juga, tazawwajul waluda, bernikahlah kalian oleh perempuan, oleh kalian laki-laki, maf'ulun bih, akan orang-orang yang banyak beranak. Jadi macam mana nak tahu dia banyak beranak? Tengok adik-beradik dia. Adik-beradik dia berapa orang, adik-beradik mak dia berapa orang, tok dia kalau ada berapa orang. Gitu. Kalau jenis banyak lah ke, banyak tu subur lah. Perempuan tu subur, mana boleh beranak banyak. Dan satu lagi, ini dia bagi bahasa apa nak kata, tak tahu nak kata bahasa apa, jadi bahasa begini ya. Bahasa Batu Izzah. Jadi perempuan apabila sudah bernikah, maksudnya ialah dia boleh ataupun dia bersedia menyerahkan tubuh badan dia bila-bila sahaja. Tu dia panggil at-tamkin dalam kitab fiqh. Tamkinul badan, menyerahkan tubuh badan dia kepada suami dia bila-bila saja. Maksudnya bila kata akad nikah tu, dia nak menikah dengan dia, dari sudut maksud lain, dia sanggup menyerahkan tubuh dia pada suami. Tu maksud nikah tu. Maksud nikah banyak ni dalam konteks kita sekarang ni begitu. Maksudnya dia tu dia ni sanggup untuk menyerahkan mana-mana juzuk anggota tubuh dia untuk suami jamah, untuk suami sentuh, untuk suami lihat, untuk suami raba dan sebagainya. Begitu. Kalau dalam suami lepas nikah tu rasa geli lagi ke, habis. Rasa macam waktu-waktu tertentu saja boleh ni, habis. Punah jahanam. Dan orang yang baru menikah pula kita kata, orang yang baru nikah pula kita kata, janganlah, maksudnya hari ni akad nikah, contoh petang ni akad nikah, malam ni jimat lalu, jangan lagi. Dia jimat tu waktu bila hak pertama tu, waktu sampai tahap isteri selesa dengan kita. Biasa nak darah 7 hari lah. Kalau janda kurang sikit, sebab janda ada pengalaman. Jadi 7 hari lebih kurang. Dia dah selesa cakap dengan kita, dia dah selesa pegang badan kita, hatta kita kata selesa dah pegang zakat kita. Pada tu barulah kita nak setuju sila. Kita orang lelaki, dia tak ada masalah. Orang lelaki ni, orang lelaki orang perempuan dia ada masa sikit. Sebab tu orang perempuan ni syahwat dia lambat masa untuk keluar mandi tu. Lambat berlaku dia, passion lambat berlaku. Nak siap rumah lambat, nak siap pakaian lambat bro, memang passion lambat. Itu passion cepat, nak tu leceh jadi kena ambil masa, bukannya terus jimat dah. Nanti dia berasa tak selesa. Bila tak selesa, nak kata tak mau apa, tak jimat kan, dia hakau pula. Jadi dia macam terpaksa, habis terpaksa, tak sedar, tak sedar hati tu. Jadi biar sampai tahap selesa, dia cubit kita, kita cubit dia cubit kita, dia tampar kita, kita tampar kita. Dah selesa, elok dah, sila. Gitu. Tu kalau untuk pertama kali lah. Lepas tu lepas pada tu tak ada apa dah tu. Tu jangan sampai tahap dia tu sampai macam terpaksa. Tu. Biar sampai selesa. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, fa inni alwaduda, dan orang yang banyak kasih sayang, perempuan yang berkasih sayang. Dia jenis passion, sayang pada anak kalau ada, sayang pada suami, jenis orang yang kasih sayang. Care and care. Bukan cara care. Orang yang jenis care aja. Fa inni, maka sesungguhnya aku, khabar ini, mukathirun bikumul umama, berbangga-bangga pada kalian akan umat-umat, pada umat-umat yang terdahulu lah, bangga dengan kalian terhadap umat-umat yang terdahulu yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Kerana banyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dicerita dalam Isra Mi'raj lah. Dia tengok hitam-hitam banyak tu. Itu siapa tu Jibril? Itu umat Nabi Musa. Nabi SAW kata, hebat umat Nabi Musa. Umatmu lagi banyak lagi. Jadi Nabi SAW bangga umat Nabi SAW banyak. Dia bangga. Jadi memperbanyakkanlah anak selagi mampu. Jadi kalau kahwin tu, memperbanyaklah anak selagi mampu. Bila kahwin saja, memperbanyak anak selagi mampu. Sebelum tua. Kalau mampu dua lah, tiga lah, empat lah, sampai kesuk. Kalau 12 lah. Gitu. Tu.
al-haditha bis au kama qala, ataupun seumpama barang yang telah berkata oleh Nabi SAW, au kama qala wa ghairiha wa ghairi ma qala, dan selainnya, selain barang yang disebut oleh Nabi SAW, ataupun ni umum ni, au kama qala, seperti mana barang yang telah berkata, ai kama qalahu, telah berkata akan ia, akan ma, oleh Nabi SAW, wa ghairiha, dan selainnya. Sekejap kita nak cari kalau kita ataf pada ma qala boleh juga, kama qala wa ghairiha wa ghairi ma qala, ma tu kita buat muannas boleh juga. Situ ghairiha, ghairiha, ghairiha tu apa dia? Ma qala wa ghairiha tu, ghairiha tu apa? Bayan minal ayati, daripada ayat-ayat Quran, ataf wal ahadithi, tu dia panggil muntaha, sirah muntaha jumu atau wazan bukan fa ahadith fawa'ila, betul lah, fawa'ila. Kalau tak ada alif lam tu dah mamnu' nasarah dah, habis. Ada soalan sebelum berhenti sesi pertama? Orang bujang? Oh, al-ayama, al-ayama orang bujang, lelaki perempuan. Tengok mana? Boleh? Quran Jakim. Oh, okey tu. Wa ankihul ayama, dan nikahlah oleh kalian akan laki-laki, akan orang bujang, laki-laki dan perempuan, minkum, daripada kalian, al-ayama was-salihina, ataf. Okey. Soalan lagi? Soalan tanya siapa? Oh, tu taruh nak tanya soalan apa? Dahsyat ni. Aku rasa dia ni lepas ni nikah dah ni. Nikah. Saya ada Asmawi ni. Nak tanya soalan apa? Soalan yang kita nak tahu nak tahu apa? Tanya nama ke, pak dia kerja apa ke, dia tinggal di mana ke. Apa-apa yang kita nak tanya, ikut lah. Dia taruh ni nak kenal. Jadi ikut kita nak tanya apa. Jadi kalau tanya benda-benda sulit ni, kena hantar orang tu ya. Kalau benda yang zahir boleh kita tanya ya. Tinggal mana, jenis ciri-ciri macam mana, contohlah. Ciri-ciri isteri yang, ciri-ciri suami yang macam mana. Kalau kita ciri-ciri isteri yang macam mana, bagi tahu lah tu ya. Dia pun tahu, boleh dah ni, boleh. Contoh jadi ta'aruf ni dia bebas lah. Dia nak tanya benda apa, sila. Sama ada ketika dia jumpa dengan dia ke, atau jumpa sekali dengan keluarga dia ke. Itu ada lagi? Maksudnya tanya WhatsApp. WhatsApp tak ada masalah. Jumpa tak ada masalah, asalkan tidak ada fitnah tu ya. WhatsApp dengan jumpa ni asal tak ada fitnah tak ada masalah. Kalau ada fitnah bagi syahwat ke, tanya benda pelik-pelik ke, tak boleh tanya benda pelik-pelik ke WhatsApp. Sudah. WhatsApp tak ada masalah. Tanya benda pelik masalah tu. WhatsApp macam WhatsApp dengan orang tak ada masalah, tapi main maki orang ni haram. Kalau dengan perempuan bagi syahwat haram tu ya. Ada soalan lagi? Kita ada berapa? Satu tajuk. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sesi lah semua. Wallahu ta'ala alam. Jumpa 5 minit selepas ni insya-Allah ta'ala. Kita lihat 5 minit sekejap. Siapa nak boleh nak pergi tandah, sila pergi tandah. Nak masuk pejabat pun sila. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.